Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Imam Besar, Imam-imam, para bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Negeri Pulau Pinang, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini, walaupun dalam keadaan hujan lebat, tapi alhamdulillah kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini besar dalam suatu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan kesusahan kita pada malam ini akan diambil kira, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu akan memberi manfaat kepada kita pada hari yang Allah sifatkan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tiada berguna lagi harta yang banyak, anak yang ramai, melainkan mereka yang bangkit bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera daripada dosa dan syirik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi 'abdihi khaira faqahahu bid-din," atau kama qala. Artinya, berkata Ibnu Mas'ud, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah mahu jadikan dia baik, Allah akan beri dia faham dalam agama. InsyaAllah kita akan perhatikan akan makna hadis ini pada malam ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sentiasa nak memberi kebaikan kepada kita. Tak ada Allah ni dia nak kita jadi susah, jadi tak molek, jadi huru-hara, jadi macam-macam. Semua dia nak jadi baik. Oleh kerana Allah nak kita jadi baiklah, maka diturunkan para nabi, para rasul, diturunkan kitab-kitab daripada langit. Sebab tu datang rasul, datang nabi kepada umat masing-masing, cerita benda baik. Benda baik pertama sekali cerita tentang tauhid. Siapa Allah, siapa hak jadi langit dan bumi, dan diajar pula lagu mana cara nak beribadah kepada Allah, dan dilarang pula perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tidak ada datang para nabi, para rasul diajar benda hak kita pandai dah. Waktu tujuan turun rasul, turun kitab, nak ajar kepada manusia benda hak kita tak pandai. Kalau hak kita pandai dah, Allah tak turun rasul, Allah tak turun kitab. Kerana Allah ni hakim, sangat pandai, sangat bijak. Macam kita lah, kalau kita pergi ajar orang pandai dah, mana kita bodoh. Nampak? Kita pergi kat pemain kapal terbang, kita pun ajar dia cara-cara nak kenal hak mana skru, hak mana nak. Suka dia orang kata, "Guana mu ajar orang pandai dah." Kerana itulah Allah tidak perintahkan rasul, tidak turunkan dalam kitab, ajar kita benda hak kita pandai dah. Tak ada dalam mana-mana hadis, dalam buku-buku hadis Nabi bersabda,
barang siapa yang duduk di tengah panah, maka hendaklah dia pergi ke tempat teduh. Tadak gitu. Sebab negeri mana pun, daripada kutub utara sampai kutub selatan, kalau panah dia pergi kat teduh. Tak usah kata orang, kambing pun reti waktu tu. Tidak ada dalam mana-mana hadis, kitab-kitab, buku-buku hadis, Nabi ajar kita, barang siapa yang merasa lapar, hendaklah dia makan. Tak payah khabar, semua bangsa reti waktu tu. Semua orang tahu. Maka tidak diajar mana-mana kitab hadis, siapa lapar hendaklah dia makan. Dan tak ada pula dalam kitab hadis juga, siapa yang nak makan, maka hendaklah dipegang makanan itu, lalu diangkat, lalu diletak di dalam mulut, kemudian jangan dibiarkan di dalam mulut itu lama, lalu dikunyak, kemudian ditelan. Tak payah khabar, kerana waktu orang asli dalam hutang pun pandai. Maka datang para rasul, datang para nabi, beritahu kepada kita perkara yang kalau tidak diberitahu tak reti, kalau tidak khabar tak pandai. Maka sebab itulah kita ni yang tak mau dengar perintah-perintah agama, tak mau faham agama, maka termasuk di kalangan orang-orang yang membodohkan diri dia sendiri. Nampak? Nabi tak ajar kita cara nak kunyak, tapi Nabi ajar kalau nak makan, bismillah. Seorang budak dia mari dekat dengan Rasulullah dan para sahabat, sedang makan-makan dekat masjid. Budak-budak ni memang dia gitu, dia tengok ada makan, memang dia pergi masjid. Lepas tu kalau kita nak tahu ada makan ke tak malam ni di masjid, di surau, tengok budak-budak ramai. Oh ramai, ada makan. Dia ada tanda dia. Nampak? Jadi budak ni mari, dia duduk, dia pun ambil makanan terus buah dalam mulut. Nabi tegur dia. Nabi tegur dia bukan sebab dia ambil makanan buah dalam mulut, betul dah tu cara orang makan, tapi dia tak baca bismillah. Nabi kata kul bi bismillah, maka hendaklah kamu makan hai gulam, hai budak, dengan sebut nama Allah. Sebab kalau dah ajar suruh bismillah, tak reti manusia ni. Ramai hak reti makan saja, tak sebut nama Allah. Dia tegur budak tu bukan kerana budak tu salah ambil makanan, bukan kerana dia ambil makanan ibu dalam mulut, bukan kerana budak tu nak kepada makan, tapi budak tu makan tidak sebut bismillah. Ini contoh faham agama yang amat rekah. Kalau baca bismillah pada nak makan, termasuk dalam fikih orang yang faham agama, maka ramailah kita daripada kita ni golongan hak tak faham agama. Nampak? Makan dok bismillah. Sepinggang tu tandori, waktu pasambo. Macam-macam ni nasi kandang. Sampai sebelah kambing duduk dalam pinggang. Tapi mana bismillah? Tak ada. Orang ni tidak tahu adab dan tak reti berterima kasih. Kena molek 3 kali haji dah, makan masih tidak bismillah. Nampak? Tu hak haji hak balik cukup, siap meletak. Benda hak remeh. Sebab tu dalam hadis ni kita nak bicara, kalau Allah nak jadi baik, orang tu akan faham agama. Mudah-mudah faham reka hadisnya. Kalau orang tu tak jadi baik, dia akan mendekati agama. Tidak ada jalan balik melainkan jalan agama. Agama Islam ni adalah obat, syifa'ul linnas, obat bagi segala penyakit, bagi segala manusia. Bukan untuk orang Islam je, untuk orang kafir. Batu orang kafir haram makan makanan yang haram. Dak haji dengar yang kita tahu orang kafir tak apa makan haram. Tak apa kok mana? Siapa ajar mu tak apa? Ya ayuhan nas. Nampak? Wahai manusia, kulu minat thayyibat, makan daripada yang baik-baik. Makna ya ayuhan nas, semua manusia. Orang kafir haram makan babi, orang kafir haram makan monyet, makan tikus, haram. Dia akan diazab di akhirat nanti kerana dia makan yang haram. Faham? Kita katalah ingat tak apa. Nampak? Duk main ingat tak tahan. Batu ulama duk mengajar pagi petang kita sedap jawab lah, ingat tak apa.
Senang gamak jawab ingat tak apa lagu tu. Tak boleh. Sebab tu orang Islam haram hidangkan makanan yang haram kepada orang kafir. Faham? Orang kafir akan diazab di akhirat kerana makan haram, kerana minum arak, kerana berzina, kerana tidak memerintah negara dengan undang-undang yang turunkan oleh Allah. Faham? Kerana tak semayang. Tu jasbuh. Kalau dia mati dalam kafir lagi, dia akan ditanya di yaumul mahsyar, kenapa tak semayang Jumaat? Siap jasbuh. Faham? Barack Obama, Perdana Menteri Singapura, faham? Presiden mana? Mexico, Perancis, Mongolia, semua akan ditanya kenapa tak solat fardu subuh. Maka dia azab meninggalkan solat fardu subuh. Faham? Presiden tak kira lah Eropah ke mana akan ditanya seorang demi seorang, kerana semua manusia wajib menyembah Allah, wajib tunduk pada perintah Allah. Ya ayyuhan nas ubudullah. Nampak siapa? Allazi khalaqakum, dia yang menjadikan kamu. Wahai manusia, hendaklah kamu menyembah Allah. Allah ni siapa? Nampak? Tuhan yang menjadikan kamu. Faham? Semua wajib sembah Allah, semua wajib mendalami Islam, semua wajib patuh pada cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi kita bermula dengan mendalami agama. Sebab tu mula-mula kita beranak, agama datang telinga kanan kita dengan laungan azan. Tujuan apa? Budak ni tak reti, baru umur 1 hari. Kita bang pun dia tak reti nak belajar bang. Tapi nak mengatakan bahawasanya perjalanan kamu bermula dengan kalimah Allah. Dan bila kamu besar, kamu kena waqtasimu bihablillah, pegang dengan agama Allah. Dan bila kamu balik, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajar orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Bila sudah mati pun ditanya, nampak? Oleh malaikat Munkar wa Nakir, ya Abdullah ibnu Amatillah, nampak? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, dan seterusnya. Maknanya semua manusia wajib patuh pada perintah Allah. Kita sebagai orang Islam lebih-lebih lagi lah kena mengaji, kena faham agama. Kalau Tuhan nak jadi baik, orang tu faqahahu, Allah jadikan dia pandai. Bukan pandai tu jadi ulama, bukan jadi ahli fiqh, maknanya dia jadi faham agama. Sampai masa waktu zuhur dia faham. Gangguan sekejap. PDW 8655, mohon alih kereta anda dengan qada segera. PDW 8655. Ujang. Tapi ramai juga, alhamdulillah, tahniah bagi orang Pulau Pinang. Ada masjid yang 4 orang je hadir kuliah maghrib. Faham? 4 orang dengar, ustaz ngajar 4 orang dengar. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, JKK. Faham? Jadi kita tahniah kepada warga Pulau Pinang. Walaupun hujan lebat, luar ni hujan lebat, kita nak masuk pun jam tadi. Jadi bila kita faham agama, siapa masa kita semayang, siapa masa kita berzakat, siapa masa kita tutup aurat, siapa masa kita amanah, itu tanda orang faham agama. Nak faham agama tu, Allah turunkan para nabi, para rasul untuk tegar dan tazkirah manusia. Hak ni kena, hak ni tak betul, hak ni molek, hak ni tak molek. Daripada rasul tak direct kepada kita, kita tak dang nabi. Para sahabat dang dengan Rasulullah. Siapa sahabat? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Orang yang sempat berjumpa atau hadir dalam majlis Nabi dan mereka beriman kepada Nabi dan berjumpa Nabi ketika Nabi masih hidup. Kita tak dang juga dengan sahabat. Sahabat banyak mengumpul hadis, berbagai-bagai pesanan, beribu-ribu, ratus ribu cakap-cakap Rasulullah dihafal oleh sahabat, disampaikan pada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian ulama-ulama salafus salih
ambil letak dalam buku, buat buku hadis dan sebagainya. Siapa kat kita lebih mudah dicetak oleh kilang, senang beli kat kedai je. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Ibnu Majah, Tirmizi, Tabarani, ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Nasa'i dan seumpamanya. Cukup mudah. Tapi kita oleh kerana mudahnya sumber-sumber agama, tidak sebagaimana hak zaman salafus soleh itu, maka kita pun ambil mudah dengan agama. Kalau orang mari di rumah kita nak cek dalam rumah kita ada tak Sahih Muslim, tak banyak rumah yang ada. Kebanyakan rumah ada utusan Malaysia, berita harian, tu wajib ada, faham? Majalah URTB, tu ada. Hai Mangga, majalah Mangga tu kita ingat dulu hak terbitan Jabat Pertanian. Dia nama Mangga, ingat ke cerita tentang buah. Nah, bila buka dalam lah Jabatan Haiwan, macam-macam pesen. Nah, awak menerak kaki tak ke atas, kepala tak ke bawah. Ni masalah. Dah? Ni. Tu kerana tak faham agama. Bila kita tak faham agama, kita jual benda gitu. Nampak tak? Padahal ma haruma ru'iyatuhu haruma bai'uhu. Apa yang haram kita tengok, haram kita jual. Ni yang panggil faqih, faham agama. Faham agama tak mesti pakai serban besar. Faham agama tak mesti pakai jubah, pakai dengri pun dia faham agama. Nak agama jaga kita. Jadi nak faham agama maka mudah sangat sekarang. Kuliah tiap-tiap malam kita nak faham dia. Nak ilmu fiqh ada, nak hadis ada, akidah ada, tapi tidak juga. Ni masalah yang berlaku pada majoriti umat Melayu yang mengaku Islam di atas muka bumi Malaysia. Nak ramanya tidak faqih, tidak pandai dalam bidang agama. Kita tidak diwajibkan oleh Allah belajar agama sampai jadi ulama, tak wajib jadi ustaz, tapi wajib mengetahui apa yang basic. Nampak? Kenal Allah, kenal Rasul, tahu hukum sembahyang, boleh tahu hukum taharah, benda beza maknanya istinja dengan tayamum, apa benda makna air mutlak, tak cara membersih najis, apa benda makna najis mukhaffafah, tahu membedakan haid dengan nifah, tahu berapa rukun sembahyang, syarat sah wudu. Hak tu basic saja. Basic pun ramai juga yang tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab kita dilarangkan oleh dunia. Dunia ni dua perkara yang sangat-sangat orang suka. Yang Allah sebut mula-mula sekali, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Yang pertama bermain, yang kedua lahwun, hiburan. Bermain tak salah, hiburan tidak salah. Tapi Allah sebut dua-dua ni kerana dua-dua ni lah, nampak, yang banyak melalaikan kita sehingga kita jadilah umat yang kita jadi sekarang. Faham? Kita sekarang ni bukan orang yang pandai agama, betul tak? Tapi kita pandai dalam bab dunia. Kalau bab mesin, kalau bab pekerjaan dunia, kita mahir belaka tak? Agama kita bodoh. Itu masalah kita. Apa? Nak orang kafir dibuat kajian macam mana nak hancurkan Islam. Tak payah itu. Hancurkan minda umat Islam. Nak gitu tak ada apa-apa. Tak suka kuliah, tak pergi masjid, tak pergi dengar orang ngajar, duduk lepak pusat beli belah. Hak orang bersikap isi tengah menggarik. Nak hak tina duduk atas hinda, bang. Hak jenis minat motor, susu motor tepi patah, orang duduk bang maghrib. Nak duduk tengok Ezoh, mu tengok Lidi, aku tengok Spoket. Bodoh ke cerdik? Tak. Benda-benda lagu ni lah. Hak tadi saya sebut tadi dua perkara. Pertama sekali main. Nak kita ni main, tujuan benda main. Main ni kerana hiburan juga sebenarnya, menghilangkan rasa jemu. Kali semayang pagi sampai petang baca Quran mengaji, nak jemulah kita, main.
Nak petang main sepak takraw, lepas asar main bola. Nak tu dipanggil riadah. Faham? Ni maghrib dak nampak dah bola, tendang lagi. Nampak main bola punya pasal. Bola saja ramai mana lara. Bukan kita nak marah main bola, tapi lara dengan sebab bola. Faham? Dengan sebab bola dia jadi bodoh dari bola. Atau kalau tidak pun sama bodoh dengan bola. Faham? Cikgu tanya bola tu, nak rukun sembelih berapa perkara? Tanya bola, bola pun relax dari jawab. Pergi tanya pemain bola, dari jawab juga, dia sama bodoh dengan bola. Ni masalah. Mainlah nak main bola pun tak usah kata nak lawan di Bukit Jalil, perlawanan akhir berlangsung di planet Pluto, tak ada masalah. Boleh. Jangan tinggal belajar dan mendalami agama. Faham? Kerana perjalanan kita makin lama makin dekat untuk menghadapi SPM yang tak boleh kita nak ambil return, tak boleh. Nak kalau kita ambil periksa JPJ, kalau tak PAS, adakah kita akan tak dapat lesen seumur hidup? Tak lah. Bayar balik berapa ringgit? 50 ringgit, ambil balik bulan depan. Faham? 50 tak PAS, bayar balik, ambil lagi, tak ada masalah. Nampak? Oi, tak boleh, kena PAS, beli kitab JPJ, apa? Nampak? Double line wajib potong, jalan kuning tak boleh tak parking. Nampak? Gambar bekok-bekok tu ada ular. Faham? Apa pasal apa? Minggu depan ada test JPJ. Faham? Hafal, beli buku kitab baca. Padahal tak PAS tak ada masalah. Hari peperiksaan, pegawai JPJ masuk duduk sebelah. Nampak? Kita kata pasang tali pinggang, kita ambil tali pinggang, lilit atas tekuk dia. Kaki kita sebelah, bubuh atas dashboard, belah kanan keluar kot tikar. Luluh tak? Luluh tak? Tak luluh, bayar 50, tak ada hal. Bila tak luluh balik boleh makan mi goreng? Boleh makan tak rojak? Boleh, tu tak luluh. Mari minggu depan pula sekali lagi 50. Dia kata okey, jalan, kita pun start enjin, ambil kaki kita 12, kepit kepala JPJ kita. Luluh tak? Tak luluh. Faham? Tak payah jalan, memang tak luluh, bayar 50. Tak ada masalah. Saya duit banyak. Faham? Tapi no SPM CJ Padang Mahsyar. Faham? La yazalu qadama bni adama indallah yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat berganjak dua kaki manusia di padang mahsyar di hadapan Allah setelah bangkit di padang mahsyar daripada kubur masing-masing, hatta yus'ala an arba', melainkan dia wajib menjawab dengan betul 4 soalan. Dah boleh luluh tak kita? Kalau tak luluh, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Nak rating semula bayar 50, malaikat no way man, no, masuk neraka. Nampak? Allah Rabbi. Waktu kita tak bimbang. Faham? Tak belajar pun, tak tengok buku pun dalam kehidupan agama kita, tak cari kitab pun. Kitab harga RM1.5 musalli, tak pernah beli pun. Maybe 45,000, 4 bulan tunggu booking. Nampak? Tu kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita jadi apa yang kita jadi sekarang, jauh daripada pengetahuan agama. Faham? Banyak benda kita tak tahu kerana layanan kita dengan Allah sangat buruk. Faham? Kereta Allah Rabb, 3 buah kereta masuk dalam garaj, 1 yang muat, 2 lagi letak luar. Myvi dengan Viva luar, dalam pagar Wajah. Faham? Wajah 50,000, Myvi 40,000, 90,000, Viva 35,000, 125,000. Kitab, nampak? Hadis 40, RM2.5. Tak beli. Mari saja tengok. Tuan-tuan, kitab ini RM3.5. Patut Allah nak beri kita ilmu? Tak ada. Tak beri ilmu. Faham? Tak beri ilmu.
Nah, kita habis 100,000 untuk dunia, nak habis 3 riyal untuk kitab agama. Allahu Rabbi. Imam Syafi'i tulis atas tulang. Dia nak beli kitab tak ada duit. Zaman dia kena upah orang tulis kitab. Dia miskin. Jadi dia pergi belajar dengan Imam Malik, dia tulis atas tulang. Tulang unta tulis. Dapat satu hadis tulis. Lalahnya tak boleh tidur. Pasal apa? Rumah dia penuh dengan tulang. Dah tulang unta, bukan tulang ikan banyak-banyak tu. Ni tulang unta panjang-panjang ni. Dah ilmu banyak, tulang penuh rumah. Akhirnya tidur dalam keadaan tak boleh nak kaki belentang. Tidur kaki kekok. Kerana penuh dengan tulang. Maka kata seorang rakan dia, muhafallah ilmu ni, tak payah ada duduk tulang dalam rumah. Akhirnya dia hafal semua ilmu dalam dada dia, maka dia tidak lagi bubuh tulang dalam rumah dia. Faham? Susah nak dapat kitab. Dia pergi mengaji dengan Imam Malik. Dia tak ada duit nak beli kitab Muwatta. Dia pinjam dengan kawan dia, ada 1000 hadis lebih. Dia hafal dengan matang-matang dengan sanad dalam masa 3 hari. 1000 lebih hadis. Faham? Dia pergi belajar di Madinah dengan Imam Malik, tak bawa kitab. Bila Imam Malik tengok dia belakang, dia pun buat tulis. Padahal tak ada kitab, kerana dia miskin. Nampak? Tiba-tiba Imam Malik mari ke belakang, dia tak sedar. Imam Malik sedar, dia tak pakai kitab. Imam Malik tanya, mu tak pakai kitab, mu pandai dah, mu mari dengar hadis, mu boleh ingat ke? Nampak? Imam Syafi'i baca daripada hadis pertama sampai hadis yang ke 1020. Licing dia hafal dalam masa 3 hari. Imam Malik kata, tak payah baca semua, baca sikit aku tahu dah, mu memang hafal. Nampak? Jadi ramanya kita zaman sekarang kalau belajar agama style Imam Syafi'i, kuat menghafal. Nampak? Sebab kita tak ada keterbukaan rasa nak jihad dalam ilmu. Makna jihad ni al-jahdu, bersungguh-sungguh nak lere kita. Nak kalau belajar hak universiti photostat aja habis kat 1000 photostat. Nampak? Cari artikel, cari point, cari tu. Nampak? Nak lulus dalam diploma. Buku saja, hak duduk di library saja 3 tahun diploma. Dapat diploma, tak puas hati, nak ambil degree pula. Nak habis lembu 2 ekor lembu ayah jual, nak masuk universiti. Faham? Nak dapat degree namanya multimedia dan seumpamanya. Tak salah, tapi dengan ilmu hadis, dengan ilmu Quran, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu Allah, kita berkira. Tidak ada satu kitab pun dalam rumah kita. Rumah kita sama dengan rumah penganut agama Buddha yang tak ada kitab-kitab hadis dalam rumah dia. Betul tak? Dah macam tu lah kita. Standard tu lah. Bukan cak ayang dah, cak tarik ayang. Nampak? Kalau kita dengan kitab-kitab agama, tu standard kita. Tengok tu almarhum Syekh Idris Marbawi, orang Merbau, Perak. Jalan kaki tu, nak ambil ilmu ngentuk kenali. Daripada Merbau, Perak, jalan kaki dalam hutan berapa hari sampai di Kelantan. Nak jumpa dengan Tok Kenali, ambil beberapa patah ilmu. Dapat duduk, ambil beberapa patah ilmu, duduk 2-3 hari, balik pula berjalan kaki dalam hutan. Bukan highway gerik ni. Dulu jalan kaki. Faham? Dia pun jadi alim. Nampak? 59 tahun menghabiskan usia untuk duduk di depan para ulama. Ngaji saja Syekh Idris Marbawi 59 tahun. Lama pengajian. Umur dia 80 lebih kat 90. Panjang umur. Kita pecing baru mari masjid. Orang kata, mari sokmo cik mak. Pecing dah. Tu layanan dia dengan Allah, qada tu lah. Maknanya masuk dalam kategori umat biadab ataupun kurang hajar. Allah beri masa dia daripada muda. Kata ulama, dalamilah agama bermula umur 7 tahun. Kita 70 baru mari sejid. 70 baru belajar tajwid. Faham? Ni molek mari belajar balik semula. Guana ji balik mula. Gigi tenggah, gigi tak bawa. Faham? Nampak? Sebab tu kita tidak lagi cemerlang, terbilang dan
gemilang. Tak ada gemilang lah. Nak kata ulul albab tak jadi dah ulul albab. Bubuh nama saja boleh lah di banner. Nak kita pergi di Jetih Terengganu, dia tulis atas tu bumi ulul albab. Dia faham tak ulul albab? Ulul albab ni orang yang cerah mata hati dia. Faham? Bukan mata ni, hati dia cerah. Cerah guanya atas ulul albab, bawah poster di kibarat. Nampak? Bukan di kibarat lelaki, di kibarat puang. Ini masalah kita. Tak? Label-label kita saja sedap, tapi kita jauh daripada ilmu, daripada rahmat Allah. Maka perbaiki semula. Tak ada jalan lain dah. Alaikum bi majalisil ilmi. Sentiasalah kamu dengan majlis ilmu. Tak ada ilmu agama, korak kita, iaitu kita muflis di akhirat nanti. Kita tak pandai ilmu dunia, susah kita hidup dalam dunia. Kita kena pandai juga. Nak tahu, nak meniaga, mesti pandai ilmu meniaga. Nak buat rumah, mesti pandai ilmu buat rumah. Maka kita nak senang akhirat, tak ada lain melainkan faqih fiddin, pandai dalam bab agama, dan kita amalkan apa yang kita pandai. Kalau kita cari banyak-banyak, hak dapat-dapat dah, tak boleh bawa lah. Ya, tengok kubur Tan Sri, kubur Datuk Sri, kubur jutawan, top 10 list dalam Malaysia, banyak duit dalam bank, mati tak bawa. Faham? Tak bawa apa dah. Kita benda ingat baru khani kilang, baru pomeng kilang, baru office bor. Nak siapa tak boleh mari masjid, orang kata abang mu sibuk benar tak boleh mari kuliah. Oh, dia sibuk sikit, dia kontraktor bawah. Oh, kontraktor kelas apa? Kelas dia besar kot, dia buat macam tandas sekolah dia buat. Pagar-pagar sekolah. Baru kelas EX dak mari dah hadir kuliah agama. Baru kelas EX kontraktor. La ilaha illallah. Faham? Kalau mutarah Bill Gates 15 bilion harta dalam bank, nak mati tak ada harta, gelak kubur. Ni harta dunia ni. Hak tu tak bawa masuk. Yang bawa masuk harta akhirat. Mana? Ni. Takwa, amal ibadah, sedekah. Nak. Dah sedia dalam Pulau Pinang sama level dengan Bill Gates duit dia. Tak ada. Dengan hak jaga gate ada lah. Faham? Keadaan kita lala sungguh sekarang. Nah, Allah tak larang kita nak lawa, nak handsome, nak bergaya. Itu tak larang. Nah, dia tak larang. Nak cari duit, nak cari makan, cari je. Tapi ingat, jangan lala daripada akhirat. Nah, kita sekarang lala jauh dah. Orang tanya nu mati jumpa dengan berhukum dia, tak boleh jawab. Faham? Betul tak? Kalau hadis tu terputus pada tabaqah yang pertama dipanggil hadis dia, tak boleh jawab kita. 4 bulan tak boleh jawab lagi. Mana? Kita ni umat jahil. Tak tahu apa satu itu. Faham tak? Nah, kalau orang tanya maknanya kalau kita bertayamum, nah, kalau kita tepuk sekali saja untuk dua-dua anggota sah ke tak, kita garu kepala. Padahal benda-benda kecil je. Kalau di pondok tu budak umur 8 tahun jawab. Faham? Kalau di madrasah agama tu budak-budak umur 6 tahun boleh jawab dah. Tapi kita 60 tak boleh lagi. Pasal apa? Pasal kita lara dengan perintah-perintah agama. Lara, nampak? Daripada Mesir narang mari ngaji dengan Imam Malik di Madinah, jalan kaki. Orang Yaman jalan kaki ke Iraq. Bila dengar ada Imam Hanafi ngajar agama, jalan kaki. Bukan naik trooper, bukan naik Audi TT kan. Jalan kaki. Faham? Kita sebelah rumah masjid, sebelah rumah surau, dak mari. Sibuk sangat ke? Nak satu perumahan ada 400 orang. Nak buat satu surau, panggil ustaz mari ngajar, 6 orang mari. Yang lain sibuk. Yang sibuk-sibuk tu gaji ada siapa 15 juta sebulan. Tak apa. Boleh 1000 lebih. Faham? 1000 lebih, 1600, ada boleh 800. 800 gaji bulan tak mari dah kuliah agama. Nak yang paling kaya. Siapa paling kaya? Koprak paling kaya ni. Korung paling kaya. Dia tak ada turun level, tak ada. Tak keluar list, dia top level sama.
hartawan yang paling banyak harta Qarun. Tak usah kata barang kemah dia, kereta dia mah Qarun, spoiler mah, side mirror mah, habis mah, kaya sungguh dia. Di mana Qarun sekarang? Dalam neraka. Pagi petang Tuhan bakar dia. Dia yang paling kaya. Dah kita baru attendant hospital, baru tukar kebun sekolah, sombong dah dengan ilmu agama. Faham? Baru kerja welding je, dah mari dah orang ngajar hadis. Faham? Dah Qarun yang paling kaya, diazab pagi dan petang, pada harta dia bertimbung-timbung. Akhilla ibni adama salasah, 3 perkara berkawang dengan kita. Yang pertama iaitu maluhu, yang kedua ahluhu, yang ketiga amaluhu. Harta, anak beranak, dan amalan kita. Fa amma maluhu, maka ada pun hartanya, yashabuhu ila qabdi ruhi, harta berkawan dengan kita sampai masa cabut nyawa. Bila cabut nyawa, harta pun ucap bye bye bye. Selamat tinggal tuang punya harta. Nampak? Tempat tu kubur kita kecil. Bila mati kubur kecil, muat tuang harta. Bukan muat harta, muat tuang harta. Harta tanah tak? Tak. Oh, kalau nak tanah harta lelah nak korek kubur, nak kontraktor mati. Nah, dah dia ada kering, dia ada mesin kisar semin, nah, dia ada macam-macam enjin api. Takkan nak tanam belaka. Nak tanam kontraktor saja, barang-barang tinggal ke orang lain jadi saka. Nampak tak? Seorang balik. Fa amma ahluhu yashabuhu ila qabri, anak bini sahabat handai hanya ikut sampai kat kubur je. Tak ada anak masuk dalam kubur. Oh, saya sayang ayah saya masuk dalam kubur tanam sama saya. Tak ada. Tak ada gitu. Tak ada. Bini kita menangis sekejap je, hari mati je nangis. Tak. Hari kedua kita mati tak berapa nangis dah, cuma ada merah-merah sikit mata bini-bini kita. Faham? Hari ketiga nyanda bini kita dalam rumah tengok Gusti. Faham? Kita dalam nu marabuka, tak boleh jawab. Bukan aki katok kepala, terbelah 2 otak, masuk 70 hasta dalam bumi. Bukan cerita tipu, cerita betul. Hang dalam kitab hadis, bukan dalam kitab pedang setiawang, dalam kitab hadis. Tak boleh jawab katok dengan tukur atau rumah beres. Faham? Mak kata malam ni hari ke-7 dah ayah mati ni, kita nak kira harta ni. Baliklah mari rumah mak malam ni, mari nak bagi piti. Nak hari ke-7. Nak kira-kira tek. Kalung 60,000. Abangah 120,000. Nengung abangah. Beres. Bahan kereta baru suti BLM. Hak ni aku nak tukar ring sokang. Kata. Nak ada ring sokang? Ring sport tu lah, ring sokang. Orang ulu panggil ring sokang. Ni nak beli gelang, ni suka. Senyum tak kita boleh duit? Senyum tak? Tak senyum. Siapa dia boleh duit masang? Nampak? Orang kata guana masangnya muka Cik Ali kita. Boleh gaji. Gitu lah. Macam nak sewe kalau gitu. Malaikat senyum belaka. Nak main puluh-puluh ribu dapat. Hak ni dapat tanah hak di balik pula. Hak ni dapat tanah hak matang bau. Hak ni dapat tanah hak di nu Kedah. Nak dah tuang je dalam kubur. 7 hari 7 malam kena soal, menengung, menyandar, bertepik, menolong. Al mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawwis, mayat di dalam kubur seperti orang yang lemas meminta tolong, menjerit di dalam kubur. Nampak?
ahli hak dia tinggal tanu macam-macam hal. Hak ni nak baiki rumah, dah dapat duit saka, faham, faraid. Tu nasib dia, nasib lah tu. Dah ibu bapa kita yang masuk kubur tak ada ilmu agama, kakak kita mati, mak saudara kita mati, tak reti akidah, tak reti halal haram, tak tahu sah batal. Allahu Rabbi, kesian kat dia. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal bahra, faham, barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila amalin, dengan tidak ada amal, tidak ada ilmu, tak ada amal, tak ada benda yang dibawa sebagai bekal, faka'annahu dakhalal bahra bila safinah, maka seperti dia masuk di dalam laut dengan tidak ada perahu. Kita bawa mak kita, tok kita, tok nyang kita, mak saudara kita naik motorbot, faham, pergi tengah laut, jangan dekat dalam sangat, air lebih kurang 400 kaki sudah. Nah, mak dengan tok kita nak buat apa ni? Taklah saja nak bawa mak berjalan. Siapa tengah laut, kita pun tolak mak kita jatuh dalam laut, tok kita, ayah kita, mak dara tak pandai berenang, kita pun lipat balik motor balik darat. Siang tak ke dia? Siang tak ke dia? Dah. Mana mati tak dia? Mati. Maka begitulah mak saudara kita, mak kita, ayah kita, nenek kita sekarang atau yang telah mati, faham? Seperti kata Sina Abu Bakar, hidup tak ada mendalami ilmu agama, maka masuk dalam kubur dengan tidak ada bekal, faham, seperti terjun dalam laut tidak ada pelampung. Sama tak? Batu dalam hadis lain, al mayyitu fil qabris kal ghariqil mughawwis, mayat di dalam kubur seperti orang yang lemas meminta tolong daripada orang yang masih hidup. Yantaziru da'wata ahlillah, menunggu akan doa daripada orang yang hidup bagi dia. Fa iza lahiqathu fakanat lahu khairum minad dunya wa ma fiha, au kama qala. Jikalau mereka berdoa, beristighfar atau bersedekah untuk mayat, nescaya jadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, tapi tengoklah kubur. Duduk atas kubur kita takut dah, faham? Siapa berani duduk atas kubur malam-malam pukul 12 malam, faham? Duduk keluar air kecing kita, faham? Tu atas kubur boleh balik makan nasi, dah dalam tu boleh balik tak? Kalau balik semula, Allah Rabbi, penuh, setiap kuliah penuh. Pasal kau tengok dah mayat mari cerita, betul dah aku kena katok dah semalam, aku dah pergi kuliah, faham, aku dah pergi belajar agama, aku dah betul Fatihah, aku dah pandai baca Quran, aku dah kenal sifat Tuhan, aku kena azab dah. Mayat balik belaka, semua kuliah penuh, faham. Surah buruk pun kalau kuliah penuh. Babi kuliah dengar bunyi blong dalam kolong, ada juga orang dalam kolong pakai gas hadir kuliah, faham. Tak muak dalam masjid, faham. Tu kata oleh kerana kita ni pemuja duit, batu kita semangat dengan duit saja. Maka tinggallah majlis-majlis hadis, majlis-majlis kitab-kitab hadis, tak ada orang nak, tak berapa orang nak dengar, berapa orang pandai hadis, berapa orang reti hukum hakam halal haram. Nak, kerana nak mencari kesenangan. Dah senang mana juga. Kaya tak? Dah kaya mana juga. Tak mana ramai hak mati masuk dalam kubur, orang miskin orang kaya. Ramai mati orang miskin orang kaya. Orang miskin lah, apa orang kaya tak mati juga. Tapi orang miskin ramai pada orang kaya, maka dia mati sekali, hak ramai sekali mati, faham? Jadi cita-cita nak kaya tidak salah, tapi nak kaya dengan harta benda sehingga kita lupa majlis-majlis ilmu. Siapa kita tak pandai sekarang ni, maka ini kita telah silap, faham? Kita bangga hak dunia ni lah. Kalau anak masuk universiti, seronoknya.
Apa hang ni Cik Limah? Tak lah, anak aku ni 4 orang semua masuk universiti. Dia boleh seronok, bagus, tak ada masalah, seronok. Nampak? Hak sulung mengaji ni Universiti Utara. Tu hak tengah, hak tengah. Hak tengah ni Kuala Lumpur, universiti apa aku pun tak tahu, tak ada dengar ni, tak tahu. Hak tu hak adik-adik sikit tu, bukan busuk tu, adik-adik tu dekat Johor Baru apa, Skutai ke apa tu sekarang. 3 tahun lagi tak apa, balik kerja, duduk kursi mesin ni. Hak busuk, oi, hak busuk yang aku suka sangat. Di mana? Oh, mengaji kat orang putih. Apa tempat apa ni, orang panggil apa, aku nak sebut pun tak apa. Mana 4 orang anak universiti, seorang di UK. Faham? Bila mak mati, tak reti nak buat benda. Anak dia 4 orang dulu mesti degree. Macam tikus, tak reti buat benda-benda. Faham? Sama jahil dengan binatang ternakan. Walaupun tinggi dah CJ, tapi tak reti cara nak mengurus mayat, tak lewat benda. Akhirnya panggil Tok Imam juga. Tok Imam boleh tolong tak? Tolong apa? Tak lah, ayah tu nampak lain macam dah. Lain macam lagu mana? Tak tahu, dia mata klik-klik, nampak rasa macam nak mampus. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Faham? Bukan kita marah ngaji universiti, ngaji tak ada masalah. Jangan lupa ilmu akhirat. Kita lulus cermelang dalam akademik, menjadi sabab untuk kejayaan di atas muka bumi. Dan kita juga cemerlang di dalam akidah, dalam fiqh, dalam akhlak, supaya kita gemilang dan terbilang bila kita masuk dalam kubur lagi. Dua-dua ni, ilmu dunia dan ilmu akhirat, mesti kita cari sekarang juga. Itu saja. Yang kita sebut ni pasal kita lupa ilmu akhirat. Ramanya pandai dalam bab dunia, bodoh dalam bab akhirat. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Majoriti umat manusia mereka jahil. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya pandai dalam ilmu dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka daripada ilmu akhirat mereka tidak pandai. Mereka lara, mereka lalai. Ni Allah yang cakap. Betul sungguh sekarang. Kita pergi tanyalah pelajar-pelajar yang pandai, yang buat degree, yang buat master, supaya dia terang perbandingan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad, tak reti. Syarat sah istinja, tak tahu. Padahal dia ijazah, degree kelas pertama, kelas kedua. Ada hak balik Universiti Honolulu, ada balik daripada Universiti apa benda ni South Africa, ada mengaji di Perancis, Belgium, Jerman. Tapi bila tanya siapa nama bonda Rasulullah, tak tahu. Oh, hebat. Nak convocation, bagus, pakai jubah, pakai topi biskut jagung, ada bulu sini. Alhamdulillah, dia cemerlang dalam akademik. Tanya di mana Rasulullah dilahirkan. Oh, senang bah, di Mesir. Nampak? Ni yang berlaku. Hina tak kita? Hina. Maka cara nak hancurkan Islam, jauhkan muda-mudi daripada majlis-majlis ilmu. Cara mana nak jauhkan? Buat majlis-majlis lain yang menarik mereka untuk meninggalkan majlis-majlis ilmu. Nampak? Itu yang berlaku sekarang. Bukan kita nak marah, belajar universiti tak ada masalah, siapa tarah jadi profesor pun. Tapi ingat, kalau kita tak tahu akidah, kita tak kenal Nabi kita sendiri, kita tak tahu hukum hakam agama kita sendiri, kita bertaraf profesor pun, kita lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam pertandingan lembu sebodoh dunia. Faham? Tu bandingan apatah lagi kita hak nak taraf profesor. Nampak? Waktu bila orang dia salah faham, dia kata Islam menentang akademik dah. Nampak? Ahli-ahli akademik yang cemerlang, mereka cemerlang dalam akhirat. Nampak? Pakar-pakar sains, pakar-pakar kimia di Perancis, di Algeria, di Mesir, hafal Quran. Nampak? Kita dah dapat taraf pakar pun dalam bab akademik sudah meninggalkan Quran. Alif betul pun tak kenal. Ada orang baca surat khabar ke putih pasal kepik celatiuk ni, New Straits Times, bangga. Beri baca Quran macam kura.
Tak kenal huruf Quran. Ini masalah. Bila kita sendiri tidak kenal dan tidak arif tentang hukum hakam agama kita sendiri, maka kita tidak akan dapat menjaga agama kita. Pergi mana-mana kilang pun, kalau pekerja kilang tak reti buat kerja, rosak barang-barang dalam kilang tu. Faham? Kalau kita nak kerja pun mesti dia kursus kita, mesti dia latih juga supaya kita jadi pandai dan tahu menguruskan apa benda kerja yang akan diberi. Maka kita sekarang adalah hamba Allah yang diperintahkan kita untuk tutup aurat, untuk semayang, untuk jadi khalifah, untuk memerintah manusia al-ma'amur bil ma'ruf, nahyu anil munkar. Maka dalami ilmu agama supaya kita reti agama. Nah, Islam bukan agama selekeh. Batu Nabi tegur sahabat yang rambut dia letak minyak. Nabi suruh letak minyak, suruh sikat. Batu sunnah Nabi letak minyak dan sikat rambut. Maknanya jangan selekeh. Islam ni agama handsome, ada keterampilan. Nah, semua lebih daripada yang lain dari segi rupa dan sebagainya. Tapi dari segi sanilah kita ambil hak comel itu saja. Nah, dalam bidang-bidang hak mana patut kita arif tentang agama, kita tak reti. 1 jam dah. Jadi insya-Allah kita ada masa 1 jam lagi boleh. Untuk menjawab soalan.